Rasulullah itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, titian sirat itu benar. Sahabat nak tengok Nabi di mahsyar, rindu sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahsyar itu benar, telaga itu benar. Itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan renung satu ayat Quran, tadabbur satu ayat Quran, tu cukup apabila Allah sebut kami bangkitkan para binatang di mahsyar nanti. Bila duduk di mahsyar, berdiri di mahsyar nanti tuan-tuan, lamanya bukan kepalang. Paling singkat kata para ulama 50,000 tahun, minimum 50,000 tahun. Binatang kesemuanya, jin kesemuanya, syaitan kesemuanya, manusia kesemuanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berdiri di mahsyar dengan muka yang sama, berat badan yang sama, warna kulit yang sama, ketinggian yang sama, nama yang sama. Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, dekat dengan di sini, kata para ulama, sebahagiannya sebut yang boleh memandang Rasulullah. Tuan-tuan tengok orang ni, tuan-tuan kenal ilmu apa yang tuan-tuan ada, ilmu itulah yang tuan-tuan akan bawa sampai ke mahsyar, bahkan sampai ke dalam syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia pun berlari-lari. Ke mana tuan-tuan? Mendapatkan ahli keluarga dia. Ya Allah, kami pohon kepadamu, ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa isteri-isteri kami, ampunkan dosa suami-suami kami, anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, buangkanlah penyakit-penyakit hati dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami salah, tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah yang berterusan ke dalam hati kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah iman yang telah kau hadiahkan kepada kami pada pagi ini dan selama hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan iman, ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Untuk kami hidup mendapat redha-Mu, melihat wajah-Mu, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Senyap dan sunyi 1000 bahasa apabila kesemua kita sampai di mahsyar nanti. Lihat pada ayat-ayat yang apabila Allah menyebutkan wa kadzalikan nusyur, seperti mana kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada tanah yang gersang kemudian menjadi hijau kesemuanya, begitulah juga kami membangkitkan manusia dan mereka-mereka yang mati tidak bernyawa, bangkai-bangkai jenazah-jenazah, tubuh-tubuh manusia, jasad-jasad dengan kesusahan. Ketika hari yang tiada tempat bergantung melainkan Allah, waktu itu kita nak cari siapa yang paling baik dengan Allah. Maka manusia yang paling mulia sekali di dalam alam ini, di atas mahsyar bahkan, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku penghulu segala anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhar, bukan untuk berbangga-bangga, kata Nabi. Wa biyadi liwaul hamd, di tangan aku ada panji pujian, wala fakhr, bukan untuk berbangga-bangga. Wa ma min bani Adam, tidak ada seorang pun anak Adam, faman siwahu illa tahta liwa'i, kecuali kesemuanya berada di bawah panjiku. Maksudnya Nabi ketua, di mahsyar itu Nabi adalah yang paling mulia sekali di kalangan bukan sahaja anak-anak Adam, bahkan seluruh makhluk yang ada di mahsyar kesemuanya, jin, syaitan, manusia, malaikat dan binatang. Nabi adalah yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dan permohonan Nabi itu dimakbulkan oleh Allah. Maka Abu Talib ketika masuk dalam neraka, dia diberikan azab yang paling ringan. Kalau tuan-tuan nak tanya siapakah orang yang paling ringan azabnya dalam neraka, maka jawapannya Abu Talib. Sekarang tutup
pintu syurga akan dibuka pada bulan Ramadan. Selama kita duk hidup atas muka bumi ni, belum kiamat lagi, Ramadan je Allah Ta'ala buka pintu syurga, mulia Ramadan. Sampai bila pintu syurga? Pintu syurga ditutup sepanjang tahun kecuali Ramadan. Tuan-tuan, kita ni semua ada dosa. Nak jahat macam mana pun kita, tuan-tuan, jangan sampai mensyirikkan Allah Jalla Jalaluhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk berkongsi pada bahagian yang keempat, mahsyar, di bawah tajuk jenis-jenis syafaat di mahsyar. Tajuk ceramah tajuk kita yang besar mahsyar, dan kita bahagikan kepada lebih kurang 8 tajuk kecil. Kali ini saya nak bercakap tentang tajuk yang keempat, iaitu jenis-jenis syafaat di mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah semua manusia, binatang, jin dan syaitan serta malaikat yang kelima, 5 bangsa makhluk yang bernyawa ini dibangkitkan oleh Allah. Dalam satu masa mereka menuju ke mahsyar untuk satu tempoh yang panjang. Akhirnya semua sampai. Binatang tidak ada dosa, tak ada pahala. Begitu juga syaitan. Syaitan dia tak ada pahala. Kesemuanya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kesemuanya berdosa. Para malaikat tidak ada dosa, kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta tidak ditimbang. Maka berbaki lagi 2 makhluk yang akan menentukan, yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sama ada mendapat nikmat dan keredaan Allah, masuk jadi ahli syurga, ataupun dimurkai oleh Allah dan menjadi penghuni neraka, wal iyad billah. Muslimin muslimat sekalian, setelah kesemuanya sampai berada dalam keadaan yang sangat sesak di mahsyar, tuan-tuan boleh bayanglah macam mana kesesakan, panas, kacau bilau, cacau merbah, kekeliruan, ketidakkeruan penduduk mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didekatkan oleh Allah, sehingga menyebabkan setiap orang itu merasai panas berdasarkan ataupun bergantung kepada amalan masing-masing. Ada yang peluhnya mencecah buku lali, ada yang peluhnya mencecah lutut, ada yang peluhnya mencecah dada, ada yang peluhnya melepasi paras mulut dan belum melepasi hidungnya, dan ada yang berenang dalam peluh mereka sendiri, wal iyad billah. Selepas tahun demi tahun berada di mahsyar dalam keadaan terpinga-pinga, tertanya-tanya, menunggu dan melihat suasana yang penuh dengan kekecohan tetapi senyap sunyi, penuh dengan ketidakkeruan tetapi senyap sunyi. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah.
Kalian tidak akan mendengar sesuatu pun kecuali bisikan-bisikan yang begitu perlahan, yang hanya didengari oleh orang sebelah sahaja. Dalam suasana yang begitu, Allah SWT membiarkan seluruh makhluk ini berdiri tanpa diapa-apakan keadaan mereka. Maksud tidak diapa-apakan tu tidak ditimbang amalan mereka, tidak dimulakan. Untuk satu tempoh yang begitu panjang. Bila dah duduk di mahsyar satu tempoh yang begitu panjang, dalam keadaan yang begitu tersiksa, sehingga membuatkan orang-orang kafir wal'iyadu billah memohon kepada Allah, wahai Allah, arihna walau ilan nar, rehatkan kami wahai Allah, walaupun terpaksa buang dan humbankan kami ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Minta tak mau timbang apa dah, sebab tak tahan tunggu. Tuan-tuan sekalian, di mahsyar kelak kita akan lalu satu tempoh, nas'alullah as-salamah, satu tempoh iaitu menunggu. Tempoh menunggu inilah yang bila terlalu panjang sehingga membuatkan sebahagian ahli neraka minta campak kami masuk dalam neraka pun tak apalah wahai Allah, tak tahan dah. Kelaparan, keletihan, kehausan, kesakitan, kepanasan matahari membuatkan penduduk mahsyar sebahagiannya tak tahan dan akhirnya minta kepada Allah untuk masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Maha suci Allah, dan kita berlindung daripada keadaan tersebut. Bila dah jadi lama macam tu, selepas ribuan tahun, sehingga disebutkan oleh para muhadis yang menghuraikan hadis ini, menyebutkan dan para mufassir bahawa lamanya mereka di mahsyar, lamanya berdiri dan menunggu mereka nak jadi apa yang Allah nak buat, apa yang pemilik dan penguasa alam ini nak lakukan kepada penduduk mahsyar. Semua pakat saling tanya, saling yatasaalun, saling soal menyoal di antara satu sama lain. Tak tahu nak jadi apa, tak tahu. Kemudian bila dah terlampau lama sehingga berlubang leher mereka, sehingga berlubang perut mereka, sebahagian mereka lah yang tak ada rahmat Allah, no? Lama terlampau. Akhirnya mereka beramai-ramai memohon syafaat. Nah, ni yang kata tajuk syafaat ni. Di mahsyar ada berapa jenis syafaat? Syafaat ni ada banyak definisi. Antaranya ialah talabul khairi lil ghair. Nak minta benda baik lil ghair, untuk orang lain. Tu syafaat. Paling mudah nak faham definisi dia macam tu. Memohon kebaikan untuk orang lain. Syafaat ni bukan dia nak minta untuk diri dah. Dia nak minta untuk orang-orang lain. Bahasa hari ni, bahasa mudah, kabel lah. Bahasa orang moden hari ni nak pergi kerja tang tu, kabel dia cekang tak apalah. Pak menekan dia CEO besar syarikat tu, boleh minta syafaat. Bahasa di mahsyarnya syafaat. Bahasa 20-21 hari ni kabel lah. Saya pun tak tahu kabel macam mana pun tak tahu. Kan? Tapi analoginya lebih kurang begitu. Di mahsyar nanti pun ada orang-orang mulia, VVIP di sisi Allah, yang boleh untuk memberikan dan memohon kebaikan kepada Allah untuk orang lain. Nah, jadi syafaat di mahsyar ada dua jenis, ataupun di akhirat secara umumnya ada dua jenis. Satu yang khasah, yang satu lagi syafa'atul ammah. Syafa'ah khasah ni hanya Rasulullah yang boleh bagi, ataupun hanya Rasulullah yang memberikan syafaat itu. Nabi mohon dengan Allah, Allah makbul, maka orang yang Nabi mohonkan itu untuk orang yang Nabi mohonkan untuk orang itu dapat. Nah, antara syafaat, contoh syafaat khasah yang hanya Nabi sahaja yang boleh bagi, ada banyak, ada beberapa. Antaranya ialah syafaat Nabi kepada bapa saudaranya Abu Talib. Jadi Abu Talib ahli neraka. Nabi mohon kepada Allah
supaya siksaan Abu Talib diringankan. Syafaat dan permohonan Nabi itu dimakbulkan oleh Allah. Maka Abu Talib ketika masuk dalam neraka, dia diberikan azab yang paling ringan. Itu berkat permohonan Nabi, syafaat khassah Nabi, syafaat khassah Rasulullah kepada bapa saudaranya. Kalau tuan-tuan nak tanya siapakah orang yang paling ringan azabnya dalam neraka, maka jawapannya Abu Talib. Disarungkan 2 sandal yang diperbuat daripada api neraka. Kasut saja tuan-tuan, slipper, sandal saja, bukan baju, bukan seluar, bukan topi, kasut saja. Lalu kasut neraka itu menggelegakkan isi otak Abu Talib. Wal'iyadzubillah. Lalu berkata Abu Talib, aku adalah manusia yang paling berat azabnya di dalam neraka. Sedangkan kata Rasulullah, dialah yang paling ringan. Tapi dia duk berasa kasut api yang para malaikat bubuh dekat kaki dia tu sampai menggelegak otak, isi otak dia. Abu Talib berasa itulah azab yang paling berat, dan dia rasa dialah yang menanggung azab yang paling berat dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Pakak-pakak ambil iktibar, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Percaya ke tak percaya ke, benda ni akan berlaku. Itu syafaat khassah. Syafaat khassah. Saya buat contoh lah, yang tu satu. No? Yang kedua adalah jenis syafaat adalah syafaatul ammah. Syafaat ammah ni ialah jenis syafaat yang bukan saja Rasulullah boleh bagi ke orang lain, bahkan ramai lagi jenis-jenis ataupun kumpulan-kumpulan manusia di mahsyar yang boleh bagi syafaat ke orang lain. Subhanallah, hak ni berita gembira untuk saya dan kita semua. No? Antara kumpulan lain yang boleh memberikan syafaat ialah para malaikat. Kemudian nabi-nabi lain, 2. Kemudian para syuhada, 3. Kemudian orang-orang saleh di kalangan adik beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, 4. Yang kelima adalah syafaat yang paling besar, yang paling ramai, membuatkan ramai yang dikeluarkan daripada neraka dimasukkan ke dalam syurga, adalah syafaatu Rabbil Alamin, syafaat Allah Jalla Jalaluh. Yang ni yang paling banyak sekali. Tuan-tuan sekalian, kita tadi saya dah sebut syafaat pertama, syafaat Rasulullah kepada Abu Talib. Saya nak sebut sikit je petang ni, saya nak sebut 10 saja, tapi satnya tak lama. Syafaat yang kedua ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian umatnya yang sudah sememangnya ahli syurga untuk masuk ke dalam syurga. Masya-Allah. Syafaatu Rasulillah li ahli jannah lidukhulil jannah. Itu disebutkan oleh para ulama begitu. Nabi bagi syafaat kepada ahli syurga yang nak masuk syurga untuk masuk ke dalam syurga, untuk dibuka pintu syurga. Dalam satu hadis ni, yang kedua saya peringat saya. Ni audien ramai ni kat sini. Audien yang nampak dan yang tak nampak. Kan? Okey, yang kedua ialah bila semua ahli syurga ni, saya satu bila semua ahli syurga berada di depan syurga, pintu syurga tutup. Pintu syurga ni tuan-tuan, macam sekarang ni kita sedang berkuliah ni, pintu syurga tutup ke buka? Yang tu boleh jawab, ada hadis. Sekarang ini pintu syurga sedang ditutup. Pintu syurga sangatlah luas. Saya tak mahu ceritalah, tuan-tuan boleh cari. Bukan nak promote diri saya, tak. Carilah ceramah siapa-siapa pun yang bercakap tentang sifat syurga, keadaan syurga. Tuan-tuan tengok, seronok dengar cerita pasal syurga. Pintu syurga ni sangatlah lebar, no? Beratus kilometer lebarnya pintu syurga, beratus kilometer lebar, 1000 kilometer. Sekarang tutup. Pintu syurga akan dibuka pada bulan Ramadan. Selama kita duk hidup atas muka bumi ni, belum kiamat lagi, Ramadan je Allah Ta'ala buka pintu syurga, mulia Ramadan. Kita tak menghurai mulia Ramadan tu. Habis Ramadan Allah Ta'ala tutup pintu syurga. Sampai bila pintu syurga? Pintu syurga ditutup sepanjang tahun kecuali Ramadan. Ramadan je Allah Ta'ala buka. Kemudian bila kiamat Allah Ta'ala tutup pintu syurga sampailah
ahli-ahli syurga berada di depan syurga bersama dengan manusia paling depan sekali, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu duduk depan sekali. Abu Bakar dengan Umar duduk di kanan dan kiri Nabi. Allahu Akbar. Kemudian baru Nabi pun bagi tahu, Nabi pun pegang tombol pintu syurga dan Nabi minta supaya penjaga syurga untuk buka pintu syurga. Maka malaikat yang menjaga pintu syurga tu tanya, "Man?" Nabi jawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka malaikat tu pun buka. Malaikat kata, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku telah diberikan arahan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini kecuali yang pertama datang kepadanya adalah kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan syafaat Nabi, tuan-tuan, ahli syurga mendapat syafaat Nabi untuk masuk ke dalam syurga. Besar sungguh rahsia tubuh badan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. No? Sebab itulah pakat-pakat banyakkanlah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana rahsia dan keistimewaan besar tu nanti di akhirat baru kita akan nampak keseluruhannya. Apa rahsia besar keistimewaan Rasulullah ni? Sampai ahli syurga dah, tuan-tuan, bukan ahli neraka, ahli syurga dah. Ahli syurga dah. Duduk depan pintu syurga pun masih memerlukan syafaat Nabi SAW, termasuk para Nabi lain dan Rasul-Rasul lain yang memerlukan syafaat Nabi Muhammad untuk masuk, untuk dibuka pintu syurga, diizinkan masuk dalam syurga. Itu dua contoh syafaat. Contoh syafaat yang ketiga ialah syafaat Nabi SAW untuk umatnya masuk ke dalam syurga tanpa ditimbang buku amalan, tanpa dibuka buku amalan. Yang ni kalau siapa yang selalu dengar ceramah saya, insya-Allah benda ni tak asing bagi pengetahuan dia, iaitu dalam suasana tiap-tiap orang akan dipanggil seorang demi seorang. Hari ni punya manusia ada 7 bilion. Tiap-tiap orang akan dipanggil. Tak tahu berapa ratus bilion manusia yang ada di mahsyar dipanggil seorang-seorang. Tuan-tuan bayangkan berapa lama akan ambil masa. Tiba-tiba manusia pertama yang akan dipanggil ialah Nabi Nuh alaihissalam. Maksudnya, adakah Nabi Nuh akan dipersoal, wahai ustaz, Nabi Nuh adakah amalan dia akan dikira satu persatu? Jawapannya ya. Bukankah Nabi Nuh tu Rasul? Ya, bukan saja Rasul, bahkan dia adalah, Nabi Nuh ni bukan saja Rasul, dia adalah ulul azmi lagi. Subhanallah. 124,000 orang Nabi, 5 yang paling tinggi, antaranya Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ditimbang? Ya, Nabi Nuh ditimbang. Lepas tu ada di kalangan umat Muhammad yang masuk syurga tidak ditimbang? Ya, ada di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga tidak ditimbang. Yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Sesaat tidak diazab. Sesaat tidak ditimbang amalan mereka. Maksudnya satu muka surat pun tidak diperincikan amalan mereka, terus masuk syurga. Berkat siapa? Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul lain ada tak fadilat ni? Tak ada. Syafaat ini dinamakan asy-syafa'atul khassah. Syafaat yang hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan sekalian, banyakkanlah syafaat Nabi supaya Nabi kenal kita, supaya kita ni boleh mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu yang kedua, syafaat Nabi untuk umat dia. Bukan semua, sebahagian kecil sahaja umat Rasulullah yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu macam mana kita ustaz? Kami ni macam mana ustaz? Kita ni macam mana ustaz? Saya pun samalah. Kita semua sama. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Maka kita sentiasa memohon kepada Allah. Wahai Allah, muliakanlah kami dengan syafaat untuk masuk ke dalam syurga-Mu tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah syafaat para syuhada. Yang keempat, syafaat para syuhada ni tuan-tuan sekalian, orang yang mati syahid. Mati syahid ni bukan yang syahid melahirkan anak, bukan syahid yang lemas dalam sungai, bukan yang syahid kebakaran, bukan.
Mati syahid ialah mujahidun fi sabilillah. Mereka yang keluar berjihad fi sabilillah. Mengangkat senjata, berperang dengan musuh Allah, berperang dengan bukan Islam di dalam perang yang melibatkan bunuh. Mereka mati syahid dan ikhlas, diterima syahadah mereka. Nah, bila mati syahid, bangkit di mahsyar, mereka berperang kerana Allah, mendapat ganjaran syahid. Allah SWT bagi orang yang mati syahid ni, tiap-tiap orang, kata Nabi, yashfa'us syahidu fi sab'ina min ahli baitihi. Dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang di kalangan ahli keluarganya. 70 tuan. Anak baru 3. Anak baru 2 orang, anak baru 8 orang, ramai lagi. Dia boleh bagi syafaat. Dengan syarat tuan-tuan. Syafaat syahid tu dengan syarat mereka yang nak diberikan syafaat itu tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni semua ada dosa. Nak jahat macam mana pun kita tuan-tuan, jangan sampai mensyirikkan Allah Jalla Jalaluh. Yang tu je. Tuan-tuan, ruang dan peluang insya-Allah banyak. Allah SWT mengampunkan kesemua dosa. Apa saja dosa yang ada atas muka bumi ini, dan Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Syirik tidak diampunkan. Orang mati syahid tak boleh bagi syafaat kepada orang-orang kafir yang syirik, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka mohonlah iman, ya Allah, berikanlah iman, kurniakanlah iman kepada kami. No? Yang bukan Islam pun kalau ada dengar video ni, ada terdengar video ni, mohon kepada Allah, Tuhan pencipta alam, wahai Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Wahai Allah, berikanlah, kurniakanlah hidayah supaya kami boleh melihat kebenaran. InsyaAllah mana-mana orang Islam, kalau dia memohon kepada Allah, insya-Allah Allah akan memandu dia. Insya-Allah. Ramai tentang banyak kisah daripada yang bukan Islam yang macam itulah. Kita bukan di bawah tajuk tu. No? Kemudian yang kelima, syafaat para malaikat. Subhanallah. Yang ni sangat ajaib. Para malaikat boleh memilih di mahsyar kelak orang-orang yang dia nak minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Malaikat. Hadis sahih yang banyak bercakap berkaitan itu. Dalam satu hadis yang panjang lah, dalam satu hadis yang panjang, para malaikat memberi syafaat. Itu yang kelima. Yang keenam, nabi-nabi lain memberi syafaat. Nabi-nabi lain memberi syafaat. Jumlah Rasul yang ada umat ni lebih kurang 313. Jumlah nabi-nabi lain ada lebih kurang 124,000 orang nabi, no? 124,000 orang nabi. Ramai, tuan, no? Mereka ini boleh memberi syafaat kepada siapa saja yang mereka kehendaki. No? Yang ini disebutkan juga dalam hadis. Kemudian yang ke berapa? 7. Syafaat yang ketujuh adalah syafaat orang-orang soleh. Yang ni luas. Syafaat orang soleh ni sangat luas, iaitu orang soleh ni siapa dia, Ustaz? Tak kira lah kawan-kawan ke, dia ayah kita ke, orang soleh tu anak kita ke, orang soleh tu jiran kita ke, sesiapa yang mengenali kita, dia boleh memberikan syafaat seandainya dia ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau tak baik sangat pun, bagilah ada kawan-kawan yang baik, kan? Sampai tak pernah duduk langsung dengan orang-orang yang beriman ni. No? Start daripada bangun tidur, kawan kerja dia semua yang tak semayang, partner perniagaan dia semua yang jenis tunggang ara. Dia balik rumah pun ke semua ahli rumah dia tak semayang, ada yang tak tutup aurat, berjudi dan sebagainya. Lingkungan hidup dia tak ada langsung orang soleh. Ada orang macam ni? Ada. Kesian orang macam ni. Bukan kita nak suruh muliakan kita ke, nak muliakan siapa, tak ada. Saya cuma bagi tahu bahawasanya orang-orang soleh, orang-orang yang beriman boleh memberi syafaat. Sehingga kan macam mana? Sehingga kan dalam satu hadis disebutkan bahawasanya ahli neraka sedang diseksa. Kemudian lalu ahli syurga. Ahli syurga dia boleh keluar dan pergi sampai ke neraka. No?
bukan masuk pergi duduk dalam neraka tu. Dia boleh keluar pergi tengok keadaan neraka. Ini ahli syurga. Yang tu ada dalil daripada Quran. Ketika ahli syurga lalu, ada yang kenal. Ahli neraka yang sedang disiksa tu ada yang kenal. Maka dia pun kata, ya fulan. Dia panggil, wahai laki. Ahli syurga ni pun tengok kepada ahli neraka tu. Dia tanya, ma turid? Apa yang kamu nak? Dia kata, ama tadhkuru rajulan saqaka syurbatan yauma kadha wa kadha? Dulu hang tak ingat kah? Ada satu orang pernah bagi hang minum. Subhanallah. Sekali lah bagi minum. Waktu tu hang dahaga teruk. Laki tu bagi hang minum. Waktu tu hang duduk di bandar sekian. Pada tahun sekian. Ahli syurga tu kata, ya aku ingat. Wa innaka la antahu. Hang ka laki-laki yang bagi aku minum tu. Maka jawab ahli neraka yang sedang disiksa tu, dia kata, na'am. Anahu. Akulah laki tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan ahli syurga tadi memberikan syafaat kepada ahli neraka tak sat ni. Subhanallah. Entah no? Subhanallah. Maka boleh beri syafaat. Ini syafaat orang mukmin. Dia tak kira siapa. Kawan ke, jiran ke. Syafaat seorang kawan lagilah. Ada dalam kitab-kitab tafsir. Hadis. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ketika menafsirkan ayat itu, para penfasir mendatangkan hadis-hadis yang bercakap tentang syafaat daripada kawan kepada kawan. Subhanallah. Entah kawan kepada kawan ni diceritakan oleh Rasulullah, dia duduk dalam syurga 4-5 orang ataupun beberapa orang lah, 2 orang ke 3-4 orang ke duduk. Depa pun sembang-sembang kata, mana pi fulan bin fulan? Fulan bin fulan sebut kawan lah. Tak nampak pun. Depa kata sungguh tak nampak. Berapa lama dah kita duduk ni tak nampak. Lalu mereka pun pergi ke neraka mendapati kawan baik mereka yang dulunya puasa sekali, sunat. Yang dulunya pergi kuliah sekali. Yang dulunya buat benda baik sekali. Lalu mereka berkata, wahai Allah, la taktamilu lazzatuna bil jannah. Tidak sempurna nikmat berseronok-seronok kami dalam syurga sebab kawan baik kami hak dulu berjuang sama kami, ya Allah. Kami pun tak tahu apa dosa dia buat, kan? Sampai dia masuk dalam neraka. Wahai Allah, boleh tak masukkan dia ke dalam syurga? Allah Ta'ala pun sebut, akhriju man araftum. Keluarkan daripada neraka sesiapa sahaja yang kalian sukai, yang kalian kenal. Subhanallah. Tuan-tuan, kawan. Kemudian yang ke-9 tadi adalah syafaat Allah SWT. Syafaat Allah ini, Allah Ta'ala sebut macam ni. Allah Ta'ala sebut, syafa'al anbiya war rusul. Para nabi dan rasul dah bagi syafaat. Para syuhada dah bagi syafaat. Para salihun dah bagi syafaat. Para mukminun dah bagi syafaat. Maka kata Allah, baqiyat syafa'ati wa ana akramul akramin. Dan berbakilah syafaat aku. Tuan-tuan, syafaat Allah Ta'ala ni, dia last. Semua dah pakat bagi syafaat ni. Nabi Muhammad dah bagi syafaat, itu dah bagi syafaat, semua dah bagi syafaat. Allah Ta'ala kata, baqiyat syafa'ati wa ana akramul akramin. Maka berbakilah syafaat aku adalah yang paling mulia dan yang paling pemurah di kalangan sesiapa sahaja yang ada di mahsyar ini, di dalam alam ini. Maka Allah SWT pun mengeluarkan fayukhriju khalqan kathiran minan nar. Allah Ta'ala pun buat keluar jumlah yang tidak terhingga daripada neraka hatta yudhanna annahu ma baqiya ahadun fin nar, sehingga disangkakan tak tinggal siapa dah dalam neraka. Subhanallah. Bukan tak tinggal siapa-siapa, masih berbaki, tetapi ramainya yang keluar dengan syafaat daripada Allah sehingga kan orang menyangka bahawa tak ada siapa dah dalam neraka. Tuan-tuan sekalian, semua yang keluar daripada neraka tu dengan syarat mereka itu ada iman, walaupun iman itu sebesar zarrah. Walaupun iman itu sebesar zarrah, maka peliharalah nikmat iman dan Islam yang Allah bagi dekat saya dan kita semua. Jangan sampai terkeluar daripada Islam. Jangan sampai kita melakukan benda-benda yang boleh menggelincirkan akidah kita. Seperti mempersendakan agama. Seperti tidak mempercayai akhirat. Seperti tidak mempercayai perhitungan. Seperti tidak mempercayai bahawa adanya azab di hari akhirat. Dia tak percaya dan dia kata tak betul. Itu semua tu boleh menggelincirkan akidah.
Nas'alullah ats-tsabat. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian ialah syafaat yang seluruh penduduk mahsyar minta kepada Nabi Adam. Bila dah berdiri terlalu lama, Allah tak mula timbang lagi. Leher sudah mula berlubang. Bahagian perut sudah mula berlubang kerana terlalu lama berdiri di mahsyar tanpa makan dan tanpa minum. Lalu penduduk manusia ramai-ramai ni pun nak minta tolong siapa-siapa yang berani waktu ni untuk bercakap, memohon syafaat dengan Allah SWT. Mereka semua pergi kat Nabi Adam. Setelah dinasihatkan oleh para ulama, kita nak buat apa sekarang? Para ulama sampai di mahsyar tuan-tuan. Para ulama ni berfungsi. Ulama Rabbani ini tugas mereka sampailah di mahsyar. Di barzah pun ada hadis yang menyatakan sedikit peranan ulama di barzah. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ni, zaman hari ni, Nabi tak ada tuan-tuan, Rasul sudah tidak ada. Yang nak menerangkan kehendak Allah, yang nak menerangkan kepada manusia halal dan haram. Maka bila Nabi dan Rasul tak ada, para ulama lah tuan-tuan. Sebab tu hati-hati yang kutuk para ulama yang Rabbani, hati-hati. No? Para ulama ni kedudukan mereka, ulama-ulama yang saleh, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia kesemuanya tak tahu nak buat apa dah ni, terlalu tersiksa, mereka pun pergi kepada Nabi Adam setelah disarankan oleh para ulama untuk minta syafaat. Wahai Adam alaihi salam, kamu adalah bapa sekalian manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kamu dengan tangannya dan meniupkan ke dalam kamu rohnya. Wahai Adam, kamu Rasul yang mulia, bapa kepada kami semua, berikanlah syafaat kepada kami. Apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam jawab ringkas je. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku saja. Subhanallah. Sesungguhnya dulu ketika aku hidup, aku pernah melakukan dosa kepada Allah. Waktu aku duduk dalam syurga, Allah larang aku untuk makan buah daripada sebatang pohon. Daripada berapa bilion, berapa trilion pokok dalam syurga, Allah Ta'ala larang sebatang pohon. Nabi Adam kata, pokok tu lah, daripada buah daripada pokok yang Allah larang tu lah aku makan. Aku berasa berdosa, aku berasa bersalah. Itulah kesalahan aku dengan Allah. Hari ni aku tak boleh nak bagi syafaat kepada kamu semua. Aku tak mampu nak minta dengan Allah. Inna Rabbi ghadaba al-yawm ghadaban. Sesungguhnya hari ini Tuhanku telah murka dengan satu kemurkaan. Lam yaghdab qablahu mislah walan yaghdaba ba'dahu mislah. Allah, Tuhan sekalian alam, tidak pernah murka seperti mana murka Allah dan marah Allah. Macam hari ni, hari mahsyar ni, kata Nabi Adam, sebelum ni Allah Ta'ala tak pernah marah macam ni. Selepas ni pun Allah Ta'ala takkan pernah marah macam ni. Paling marah. Nabi Adam kata, idhabu ila ghairi. Pi kat Rasul lain, pi kat Nabi lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umur Nabi Adam 940 tahun. Ataupun 960 tahun, umur beliau. Berapa kali Nabi Adam buat kesalahan? Satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali Nabi Adam buat salah? Sekali. Dengan sekali salah itulah Nabi Adam merasa tak mampu untuk memberikan syafaat. Kita ni hari-hari buat dosa dengan Allah SWT. Bila Nabi Adam kata kat orang ramai, idhabu ila ghairi, pi kat Nabi lain, maka manusia yang ramai tadi, tuan, berapa lautan manusia tadi menuju kepada Nabi lain. Dia pergi kat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun sama juga, macam tu juga. Pergi kat Nabi lain. Nabi Nuh kata, dulu aku pernah berdoa kepada umatku, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Tuan-tuan, satu doa tu je. Apa kesalahan Nabi Nuh buat? Dia berasa yang tu adalah salah. Iaitu setelah berdakwah 1000 tahun. 1000 tahun tuan-tuan, bukan berdakwah 31 tahun. Kita berdakwah 42 tahun, berasa ahli syurga dah.
1000 tahun berdakwah, yang masuk Islam tak sampai 100 orang. Baru Nabi Nuh tadah tangan, ya Allah, mereka ni kalau mai lagi 10 generasi pun macam ni lah. Betul apa yang Nabi Nuh sebut tu. Wahai Allah, 1000 tahun aku berdakwah, siang dan malam, malam dan siang. Kalau 10 generasi lagi pun, banyak ni yang akan masuk Islam. Tak lebih 100 orang. Maka Nabi Nuh angkat tangan, dia kata, wahai Allah, jangan tinggal walaupun satu rumah. Musnahkan kesemuanya. Tu Allah Ta'ala datangkan banjir besar tu, telan, hancur dan tenggelamkan kesemuanya rosak. Nabi Nuh rasa bersalah, Nabi Nuh rasa berdosa. Di mahsyar kelak, Nabi Nuh kata, aku tak mampu nak bercakap dengan Allah untuk memberikan syafaat kepada kalian. Nafsi, nafsi, pilah kat Nabi lain. Maka manusia ramai-ramai pergi kat Nabi Musa AS. Nabi Musa pun sama. Nabi Musa kata, dulu aku pernah buat salah. Apa tuan-tuan salah dia? Nabi Musa kata, dulu aku qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku pernah membunuh satu nyawa yang aku tidak diarahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa bukan pergi bunuh saja-saja, dia tumbuk ya, mati. No? Saya tak mau cerita lah tu, yang tu boleh cari dalam kisah-kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa kata pergi kat Rasulin. Maka mereka pun pergi kat Nabi Isa. Bila pergi kat Nabi Isa lam yadhkur dhanban. Nabi Isa tak sebut apa dosa. Dia tak sebut satu pun dosa, kesalahan, tak ada sebut langsung. Cuma Nabi Isa sebut, hari ini Allah Ta'ala murka. Kata Nabi Isa, aku tak pernah tengok Allah murka macam hari ni. Aku tak berani nak bercakap dengan Allah, pergi kat Nabi lain. Tapi dia tak sebut apa kesalahan yang dia pernah buat. Dia pun pergi kat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim jawab dengan jawapan yang sama. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah menipu. Seumur hidup berapa kali? 3 kali. Thalatha kadhabat. Kita sehari 30 kali. No, mohong macam-macam. Duk tang ni, orang tanya buat apa, abang buat hak ni, orang macam-macam mohong. Manusia ni, kita ni. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali. Tu pun bukan tipu. No? Saya tak mau cerita lah apa dia jadi panjang. Tuan-tuan boleh cari apakah 3 penipuan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim di mahsyar itu. Yang tu boleh jadi tajuk ceramah tu 1 jam, kan? Thalatha kadhabat. Akhirnya bila Nabi Ibrahim yang kedua paling mulia di mahsyar ni, dia kata izhabu ila ghairi, pilah kat nabi lain. Maka orang pun terpinga-pinga, nak pergi kat nabi mana lagi? Maka berbaki satu saja rasul lagi, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Nabi saya, nabi tuan-tuan yang mendengar ceramah ni. Tak ada umat lain yang hidup pada ketika ni melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah peluang untuk menjadi umat yang disayangi oleh Rasulullah dengan menjalankan seluruh arahan Nabi dan Allah SWT, dengan meninggalkan segala arahan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi SAW sekadar yang kita mampu. Tuan-tuan sekalian, Nabi ni Nabi istimewa. Bila semua orang mai kat Nabi, wahai Muhammad, kamu kekasih Allah, telah diampunkan dosa kamu yang akan datang dan yang telah lalu. Orang sebut kelebihan Nabi Muhammad waktu tu. No? Ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wahai Muhammad. Kamu orang yang mulia, Allah sayang kamu. Wahai Muhammad, tolonglah bercakap dengan Allah pada hari ini. Maka ketika itulah Nabi SAW pergi ke bawah arash. Nabi pun sujud di bawah arash. Lalu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Rasulullah untuk membacakan puji-pujian dan doa yang tak pernah diilhamkan kepada mana-mana Nabi dan Rasul. Lalu Nabi SAW pun memohon, wahai Allah, tolonglah bagi syafaat, tolonglah bagi pertolongan dan juga keampunan kepada umat aku. Wahai Allah, aku memberikan syafaat kepada mereka. Wahai Allah, aku memohon syafaat kepada umat yang berada di mahsyar ini. Tuan-tuan, bukan umat Rasulullah saja, seluruh umat, bukan untuk masuk syurga. Syafaat ini dinamakan asy-syafa'atul uzma ataupun asy-syafa'atul kubra. Syafaat ini adalah syafaat untuk dimulakan hisab. Subhanallah, bukan masuk syurga, syafaat untuk Allah Ta'ala mula timbangan. Lalu Allah SWT pun arahkan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala kamu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sal tu'tah, mintalah apa-apa yang kamu nak minta, kamu akan diberikan. Ishfa' tu syafa',
wahai Muhammad, berilah syafaat, nescaya kamu akan memberi syafaat. Maka Nabi pun bangun daripada sujudnya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala pun bagi syafaat. Lalu dimulakan hisab, dimulakan perhitungan. Dipanggillah seorang demi seorang. Ketika itu dimulakanlah ketika itu dengan perhitungan kepada Nuh alaihissalam. Nah, jadi yang itulah jenis-jenis syafaat secara ringkas yang ada di mahsyar. Semoga saya dan kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan mereka yang beroleh syafaat Allah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sentiasa diberikan hidayah sehingga akhir hidup kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam syurga Firdaus, mendapat redha Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah Taala cerita ni tuan-tuan, dia yanqalibu ila ahlihi masrura ini, dia pergi kepada ahli keluarga dia selepas itu dalam keadaan yang gembira. Tuan-tuan tahu siapa? Mereka ini adalah yang ayahnya ahli syurga, isteri ahli syurga, anak-anak ahli syurga. Bila habis timbang, ahli syurga secara automatik akan mengangkat tangan, bukan pilihan diri dia. Secara automatik tangan kanannya akan terangkat dan dia akan mengambil buku keputusan, sijil keputusan, sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau tangan kanan kita yang terangkat ketika itu, maka ketahuilah wahai yang bercakap dan semua yang mendengar, kita adalah ahli syurga insya-Allah.